إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan usul al-fiqh. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada hari ini 15 Zulhijjah. Kita baru sahaja selesai satu musim yang besar, iaitu musim Al-Adha ataupun Al-Hajj, haji dan juga musim korban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang telah kita lakukan pada awal bulan yang mulia ini. Dan kita telah pun sampai kepada muka surat yang ke-18. Terakhir sekali kita bincangkan sedikit Al-Amr, iaitu perintah. Dan kita bincangkan definisi dan juga bentuk-bentuk perkataan yang membawa maksud perintah. Fi'lul amr, ismu fi'lil amri, dan juga al-masdar an-naib an fi'lil amr. Di samping yang keempat, al-mudhari' al-muqarin bi lamil amr. Okey. Saya rasa itu semua saya dah jelaskan pada kelas yang lepas. Jadi tak payah kita nak ulang lagi lah. Betul Betul. Dan saya rasa semua faham dengan baik sekali lah kan pada kelas yang lepas. Walaupun memang sebenarnya bahagian-bahagian ini berkait rapat dengan ilmu Nahu. Okay, ilmu Nahu. Jadi siapa yang tak belajar ilmu Nahu, mungkin dia akan rasa pelik sikit. Tapi tak apalah, yang pentingnya ialah dia dapat menerokai sedikit sebanyak beberapa perkara yang membawa maksud al-amr, iaitu perintah. Okey. Dan hari ini kita teruskan dengan tuntutan bentuk-bentuk al-amr. Okay, tuntutan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang membawa maksud perintah. Okey. Yang ini penting. Okey, semua penting, tapi yang ini adalah antara yang penting juga, kerana yang ini boleh memberi kesan kepada penterjemahan. Yang kadang-kadang kita faham daripada bila kita tengok salah satu daripada 4 bentuk yang ada ni dalam teks, kita pun faham perintah. Okey, daripada perintah kita mungkin faham perkara yang pertama. Okey, tuntutan yang pertama iaitu kewajipan, perkara yang diperintahkan. Bila ada perintah tu menunjukkan pada wajib. Jadi kita pun terjemah semua yang perintah itu kepada wajib. Okey, sedangkan di samping wajib ada juga tuntutan yang lain. Okey. Maksud tuntutan di sini ialah bila ada perintah tu menunjukkan kepada apa? Okey, wajib ke tidak wajib dan sebagainya. Okey. Itu yang kita maksudkan di sini. Jadi bentuk pertama ialah yang kita dah sebut tadi, kewajipan, wajib. Okey, antara dalilnya ialah dalil yang menunjukkan perkara ini. Maknanya bila ada perintah, maka hukumnya adalah wajib. Okey. Antara dalilnya An-Nur ayat 63, surah An-Nur ayat yang ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Okey, siapa yang menyalahi perintah Rasulullah, dia akan kena azab. Okey, jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau tak buat akan kena azab, artinya wajib buat. Okey. Okey, boleh bacalah bawah tu. Ini kerana Allah Taala telah memberi amaran kepada mereka yang menyalahi perintah Rasulullah bahawa mereka akan ditimpa fitnah, iaitu kesesatan, syirik dan sebagainya, atau ditimpa azab yang pedih. Amaran sebegini tidak dikeluarkan kecuali terhadap peninggalan satu perkara yang wajib. Kita tinggalkan benda yang wajib, baru kena macam ni. Kalau setakat tinggalkan perkara yang sunat ataupun mustahab, tidak kena azab macam ni. Azabnya tidak besar seperti ini.
Jadi secara umumnya ayat ini antara dalil-dalil yang menunjukkan sekiranya ada perintah, maksudnya wajib buat. Okey, selesai yang tu. Yang kedua, tuntutan yang kedua ialah bila ada perintah, maka perintah itu menuntut kita untuk segera melaksanakannya. Okay, penyegeraan pelaksanaannya. Pelaksanaan tak ada ar kot, silap kot. Pelaksanaannya. Antara dalil yang menunjukkan perkara ini ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Okay, jadi kebaikan ini satu benda yang kita kena buat cepat. Bukannya kita bila nak buat tu kita tangguh, bukan. Okay, kalau yang tangguh sebenarnya apa? Yang kita nak bila nak buat tu kita kena tangguh. Apa dia? Apa dia? Ada tak benda yang kalau kita rasa nak buat, tangguh dulu? Apa? Sahur? Apa? Secara umumnya ialah maksiat lah. Kalau terlintas dalam minda kita nak buat maksiat, tangguh dulu. Tapi kalau terlintas nak buat baik, jangan tangguh. Okay, itu maksud saya lah. Tak apa, mungkin soalan tu terlalu umum, nak jawab tak dapat. Fastabiqul khairat. Ayat ini menunjukkan kalau nak buat al-khairat, kebaikan, istabiqu, berlumba-lumba. Okey, bukannya buat cepat tapi berlumba-lumba. Okay, ayat ini pun menunjukkan satu maksud yang lebih besar daripada buat dengan segera. Berlumba-lumba. Tak sama dengan orang yang buat segera dengan orang yang berlumba-lumba nak dapatkan sesuatu. Okey. Macam kegilaan kan. Kegilaan orang yang nak dapatkan iPhone 5 yang keluar baru ni lah. Agaknya ni pun sama jugalah kot kan. Di Amerika lah khususnya kan. Bila keluar iPhone yang baru ni, mereka tidur di jalan untuk nak dapat. Ini namanya berlumba-lumba. Dia tak lari, dia tidur je. Tapi dia berlumba-lumba untuk dapat. Okey. Ini yang mungkin kita boleh ambil contoh tu tak betul sangatlah, tapi macam mana apa dia panggil? Semangat berlumba-lumba ni ada pada dunia tapi tak ada pada akhirat. Kita masuk masjid biasanya kita duduk yang lelaki lah kan. Perempuan betul kat belakang, betul. Itu lebih afdal. Tapi yang lelaki dia tasyabuh bin nisa kan. Dia berapa? Menyerupai perempuan. Sebenarnya tak boleh lah kan. Kita bila masuk tu patut terus ke depan. Bukannya masuk di belakang dulu kan. Bila dah kamat pun lambat nak jalan tu. Tak apalah. Mendahulukan orang lain kan. Yu'thiruna ala anfusihim. Dalil tak kena. Dalil kena tapi pendalilan tak kena. Okey. Fastabiqul khairat. Apa yang diperintahkan oleh syarak adalah baik. Perintah supaya berlumba-lumba melakukan kebaikan menunjukkan bahawa penyegeraannya adalah wajib. Itu yang diambil daripada ayat ini. Di samping banyak lagi ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis lain yang mana bila ada perintah itu membawa maksud perlu segera cepat dilakukan, seolah-olah kita berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Okey. Dan di bawah tu huraian bahawa orang yang menyegerakan untuk melakukan sesuatu tuntutan, dia telah melakukan sesuatu, telah bersifat lebih berhati-hati dan lebih selamat. Dia maknanya kalau ada risiko, katalah ada risiko kena apa? Ada risiko siapa yang lambat tu, risiko ditolak kan ataupun ditangkap. Bila dia buat cepat artinya dia tak ada dia selamat daripada risiko tersebut. Okey. Jadi ini dia panggil al-ihtiyat. Okey, lebih berhati-hati, lebih selamat. Sementara orang yang melewat-lewatkan hanya akan menyebabkan kebinasaan dan terkumpulnya kewajipan-kewajipan yang akan membebankan pembuat. Dua benda lah. Satu, kebinasaan. Siapa yang lewat-lewatkan ni biasanya dia tak dapat. Okey, boleh jadi dia tak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia lewatkan makin bertimbun. Fail yang datang, kalau satu buat habis selesai. Kan, apa dia panggil? Satu persatu. Tapi kalau kita timbun, alah satu baru kan. Esok dua, relax lagi kan. Tiga, tak apa lagi. Bila dah sampai 4 tu, 5, dia dah gabrah sikit. Tapi okey lagi, boleh minum teh lagi. Boleh sembang-sembang, chatting dan sebagainya. Bila sampai 10, dia kata, ambil satu lah. Tapi bila sampai 15, 20, di situ bila bos datang untuk nak apa? Tekan dia, dia akan jadi mungkin, dia akan naik angin kan. Naik angin tak bukan pada bos, naik pada isteri dia. Kan, pada keluarga dia dan kawan-kawan dan sebagainya. Ini dalam masalah dunia. Kita rasa benda tu tak wajar berlaku, apatah lagi dalam masalah agama. Okey, kita lewatkan akhirnya tak mampu nak buat. Jadi buat sedikit demi sedikit. Okey.
Apa hadis yang menyarankan kita untuk buat sedikit demi sedikit? Apa hadisnya? Ada tak? Satu pepatah yang saya ingat sampai sekarang daripada seorang ustazah masa belajar dulu. Dia sebut qalilan qalilan fasara jabalan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi dia sebut dalam bahasa Arab lah kan. Okay. So siapa ingat dalil yang menunjukkan perkara ni? Ada tak dalil? Maksud pun tak apa. Hadis Nabi ke yang menunjukkan kita nak buat satu benda, buat sedikit demi sedikit. Tak ada siapa-siapa boleh bantu saya? Saya nampak tapi dia dah hilang sikit. Ayat hadis tu lah, dia datang seperti dia lari kan. Siapa boleh tolong? Tak ada, tak ingat langsung. Dia boleh jawab macam ni. Kalau ustaz tak ingat, takkan saya ingat kan. Ada hadis tu yang menunjukkan apa dia? Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ya ahabbu yang apa dia? Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Jadi hadis ni menunjukkan satu berterusan, yang kedua sikit. Bukannya kita kumpul akhir tahun baru kita buat semayang satu malam tu habis kan. Satu malam tu kita ambil mazhab yang kata tak perlu apa? Tak perlu 11 rakaat. Maknanya tak perlu menghadkan kepada 11 rakaat. Buatlah banyak mana rakaat pun, kita buatlah 1000 rakaat. Tapi lepas tu cuti satu tahun. Dengan yang mana yang katalah 3 seterusnya. Kan? Ada masa 7, masa Ramadan 11. Lepas tu turun balik 3, 5, 7, 9, 11. Dengan yang 1000 tadi, mana lebih elok? Okey, sikit-sikit berdasarkan hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang berterusan walaupun sedikit. Okey. Kemudian kadang-kadang perintah itu tidak menunjukkan kewajipan dan penyegeraan jika ada dalil yang menukarkannya kepada hukum-hukum berikut. Okey, so asalnya bila sebut perintah wajib, al-amru yadullu 'alal wujub. Okey, perintah menunjukkan bahawa perkara itu wajib. Okey, dan juga fauriyah. Fauriyah ialah penyegeraan, kena segera. Okay, tapi kalau ada dalil yang menunjukkan dia tak wajib dan dia tak perlu segera, maka dia bertukar. Okey, contohnya kat sini. An-nadbu, sunat. Okey, daripada hukum wajib dia boleh jadi hukum sunat. Contohnya wa asyhidu idza tabaya'tum. Al-Baqarah 282. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Perintah untuk mempersaksikan sesuatu jual beli hukumnya adalah sunat berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW telah membeli seekor unta daripada seorang lelaki Badawi tanpa persaksian. Okey, maknanya perbuatan Nabi menghuraikan perintah ini. Okey, perintah umum mengatakan kena persaksikan, mesti ada saksi. Kalau nak buat berjual beli kena ada saksi. Tapi bila Nabi buat tanpa ada saksi, para ulama kita mengatakan perbuatan Nabi itu menghuraikan bahawa hukum situ bukan lagi wajib tapi telah turun kepada sunat, mustahab, okey, ataupun nadab. Okey, jelas. Al-ibahah. Tapi tengok kat sini, tengok elok-elok. Jika ada dalil, 3 ayat, 3 baris ke atas, 2 baris ke atas tu, dan penyegeraan, okay, jika ada dalil yang menukarkannya. Kalau kita saja-saja nak tukarkan boleh tak? Kita rasa zaman Nabi wajib lah tapi zaman ni tak wajib. Pasal apa? Kenapa? Kerana saya rasa macam tu. Kan? Saya juga ada ilmu banyak kan. Jadi saya rasa zaman sekarang dah tak boleh kata wajib. Tutup aurat zaman dulu wajib lah. Pasal apa? Pasal padang pasir. Bila padang rumput, dia tak jadi. Macam mana? Boleh tak? Kita nak ubah-ubah benda tu, kita kata tak boleh. Benda yang dah tetap. Okey. Al-ibahah harus ataupun dibenarkan. Mubah. Okey, mubah yang harus. Harus ini agaknya dalam bahasa Melayu lah kot. Bahasa Melayu Malaysia lah. Kalau dalam bahasa Melayu Indonesia harus tu wajib kot agaknya kan. Lebih kurang lah kan. Jadi maksud sini ibahah harus ataupun dibenarkan.
bertukar daripada wajib kepada dibenarkan. Okey. Hukum ini sabit ataupun wujud sekiranya perintah itu datang selepas larangan. Tengok elok-elok selepas larangan ataupun merupakan sanggahan terhadap satu perkara yang dianggap terlarang. Maknanya ada larangan. Okey, lepas tu datang perintah. Okey, ada larangan, kemudian lepas tu datang perintah. Dalil yang perintah ini tak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan larangan itu tidak lagi menjadi perkara yang dilarang itu bukan lagi haram, tetapi telah bertukar menjadi mubah, iaitu harus, boleh dibuat, dibenarkan. Okey. Contoh kat sini kan. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, tahallul kan, dah jadi halal kan, dia ihram. Kita ihram maknanya kita dah bermuhrim dan banyak benda yang kita tak boleh buat. Kemudian wa idza halaltum, bila dah jadi halal kembali, fastadu, maka bolehlah kamu berburu. Okay, hukum dia, nak tanya hukum kan, perintah untuk memburu adakah wajib? Maknanya lepas cuba bayangkan pergi ke masjid, pergi buat umrah, pergi buat haji, lepas dia tahlul tu kena keluar ambil senjata semua kan, satu grup keluar naik bas, pergi memburu. Adakah begitu? Wajib ni. Pasal Nabi cakap begini, Allah kata begini, wa idza halaltum fastadu. Kalau kita terjemah begitu, kita telah salah, kerana ayat ini datang selepas satu perintah. Okey, ghaira muhillis saidi wa antum hurum, wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, wa antum hurum, iaitu dalam ihram. Jadi maknanya berburu semasa ihram tak boleh. Tapi kalau dah jadi halal kembali, maknanya dah tahallul, maka boleh, maka berburulah. Ini menunjukkan benda ni, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah, dibenarkan, bukannya wajib. Nampak tak macam mana kita kadang-kadang boleh mungkin tersilap terjemah kan? Kalau kita mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub secara mutlak, secara menyeluruh kan, kita kata secara am, perintah menunjukkan wajib. Kat sini kita akan kata wajib berburu selepas tahallul. Sedangkan tidak begitu, kerana datang perintah ini selepas ada larangan. Okey. Kemudian contoh bagi perintah yang merupakan sanggahan terhadap satu perkara yang dianggap terlarang ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, buatlah tanpa keberatan. Okey. Jawapan ini ditujukan kepada mereka yang bertanya tentang tertib, iaitu susunan amalan haji yang dilakukan pada hari raya haji, iaitu 10 Zulhijjah. Kan, maknanya apa amalan yang boleh yang dibuat oleh orang yang haji. Okey, orang yang buat haji ni apa dia? Pertama ialah lontar jamrah hari ke-10 lontar jamrah Aqabah. Yang kedua ialah sembelih korban. Yang ketiga ialah tawaf ifadah. Yang keempat ialah cukur kepala ataupun pendekkan rambut. Okey, untuk perempuan khususnya. Okey, lelaki pun boleh juga. 4 benda ni bila ditanya kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan tak kisah. Ada kata saya cukur dulu sebelum tawaf, saya buat ni sebelum ni. Susunan tu okey, gaya bebas kan, if'al wala haraj. Tapi bila sebut if'al, buatlah, okay, dia tak menunjukkan kepada wajib, kerana sanggahan terhadap satu perkara yang dianggap terlarang. Maknanya susunan tu ada susunan tertentu. Maknanya kalau kita datang, okey, maknanya kita dari Arafah kan, Arafah, Muzdalifah, kemudian ke Mina. Biasanya yang kita buat ialah apa? Lontar kan? Lontar jamrah Aqabah. Lepas tu tawaf. Kan, lepas tawaf cukur Lepas cukur ialah sembelih. Itulah tak silap saya susunan dia. Mungkin terbalik sikit lah. Jadi bila ada satu susunan, bila orang buat susunan yang lain, mereka rasakan macam bersalah. Jadi mereka tanya kepada Nabi SAW. Nabi kan mengatakan buatlah, tak ada masalah. Buatlah, tak ada masalah. Jadi buatlah di sini, if'al, buatlah. Okey, perintah. Tapi perintah yang menyanggah ataupun yang menghuraikan bahawa apa yang kamu fikirkan tu sebenarnya bukan begitu. Jadi hukumnya adalah ibahah sahaja, mubah, dibenarkan dan bukannya jadi wajib. Okey. Yang ketiga, tahdid, ancaman. Okey.
Jangan baca tahdid. Dia kalau tahdid ialah menghadkan. Kalau tahdid ancaman. Boleh Antara apa dia, benda yang kita kena buat kalau nak belajar bahasa Arab ialah makhraj huruf kena betul. Okey, makhraj huruf tu kena betul. Macam ni lah kalau kita baca at-tahdid, macam sedap tahdid macam Arab kan, tapi tak kena. Pasal dia tahdid, ha bukannya ha. Okey, dan banyak yang kesilapan dibuat oleh orang Melayu kita ialah satu, tak banyak, yang ni tak banyak sangat lah, apa, huruf kita tak banyak masalah, tapi yang banyak masalah ialah dari sudut mat. Okey, harakat tu kan. Contohnya, ila aina tadhhab? Adhhabu ila al-matar. Kan, pergi mana? Pergi ke hujan. Matar hujan kan, dia adhhabu ila al-matar, panjang sikit. Lepas tu kita masmuka, ismi Musa kan, ismi Musa. Orang dengar tu, orang Arab kalau dia tak tengok pendengar, ni bukan orang Arab ni, kerana dia tak sebut Musa kan, ismi Musa. Kita Musa ya. Betul tak? Okay? Benda-benda gitulah. Kalau kita dengar tu, kita rasa macam geli sikit lah telinga kita kan. Okay. Okey, tak apa. Contohnya ialah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Fussilat 40. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey. Maknanya nak buatlah, nak jadi orang baik ke, nak jadi orang tak baik ke, orang jahat ke, buatlah. Jadi ini apa dia? Adakah wajib? Maknanya siapa nak buat, siapa nak contohnya nak curi ya. I'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu hendak buat. Sesungguhnya Allah maha melihat. Jadi kalau ada orang faham buatlah, maka siapa-siapa pun boleh buat apa yang dia nak, tak ada masalah. Allah suruh. Nampak tak? Ini satu ceramah yang pelik lah. Kalau tiba-tiba ada orang ni, kita dah dapat tahu yang dia tu tak belajar usul fiqh. Okay? Dia tak tahu yang perintah tu ada yang membawa maksud tahdid dan bukannya wujub, bukannya wajib. Okay? Contoh lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Al-Kahfi 29. Tengok elok-elok ya. Saya nak tunjuk kat mana. Muka surat 18 sekejap. Ya, sekejap muka surat 18. Siapa ada buku lah, tengok sekejap. Atas tu ayat yang kedua kan. Litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah. Okey, maknanya hendaklah kamu beriman kepada Allah kan. Lam tu lamul amr, lam yang menunjukkan kepada perintah. Tengok ayat yang muka surat 20 kembali. Surat 20 kembali, faman syaa'a falyu'min. Lam tu adalah lam perintah, sama juga dengan litu'minu tadi. Dan siapa yang ingin, hendaklah dia beriman, dan siapa yang ingin, hendaklah dia kafir. Terjemahan, kalau nak terjemahan literal yang asal lah begitu lah. Okey. Jadi falyu'min, hendaklah, perintah. Siapa nak dia boleh beriman, berimanlah dia. Dan siapa nak, kafirlah dia, tak ada masalah. Seolah-olah begitulah kan. Okey, jadi kalau siapa terjemah macam itu, masalah lah. Ditambah kat belakang itu, tak ada masalah kan. Sedangkan ayat tu, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim. Okey, siapa yang zalim di kalangan mukmin dan kafir? Orang mukmin dan kafir, siapa zalim? Orang mukmin tak zalim, ataupun orang mukmin tak ada yang zalim? Siapa yang zalim kat sini? Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Zalim sini maksudnya zalim syirik. Jadi zalim kufur. Okay, maknanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya iman. Kelemahan kat situ cerita lain. Itu zalim kecil, tak ada masalah. Tapi kalau menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah zalim besar. Walaupun dia baik, dia ada bir kan, dia buat kebaikan pada mak bapak dia, pada kawan dia, bagi nafkah dan sebagainya, tapi zalim dia zalim besar. Jadi maksud ayat ni, inna a'tadna lidh-dhalimin, ini sebenarnya menunjukkan yang sebelum itu adalah tahdid, bukannya amr, bukannya perintah yang menunjukkan wajib. Okey, siapa nak dia boleh beriman, siapa nak dia boleh kafir, terpulang kepada kamu semua. Bukan begitu. Siapa nak dia boleh beriman, siapa nak dia boleh pilih untuk menjadi kafir. Tetapi ingat, siapa kafir dia zalim, dan siapa zalim tempat dia dalam neraka. Okey, macamlah kita sebut pada anak-anak kita kan. Macam mana kita sebut kadang-kadang, buat contoh kan. Kalau nak kena buat.
Jadi dia pun buat. Pasal apa? Pasal abang ayah suruh buat. Balasan yang dinyatakan selepas perintah. Okay, itulah dia, naran kan. Disediakan nar untuk orang yang zalim, menunjukkan perintah ini adalah satu ancaman dan bukannya satu perintah yang merupakan kewajipan. Okey, kemudian kadang-kadang perintah itu tidak menunjukkan kepada penyergeraan pelaksanaan. Okey, kita dah faham tadi, bila perintah pertama menunjukkan wajib, yang kedua menunjukkan perlu disegerakan, perlu buat dengan kadar segera. Tapi ada juga perintah yang tidak membawa maksud segera. Contohnya qada puasa Ramadan, di mana diperintahkan tetapi ada dalil yang menunjukkan boleh dilewatkan. Okey. Satu hadis ataupun athar daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyah illa fi Sya'ban wa dhalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Okay. Satu masa dahulu aku wajib mengqada puasa Ramadan, akan tetapi aku tidak dapat melaksanakannya kecuali pada bulan Sya'ban kerana tanggungjawabku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham jadi kena qada Ramadan tapi dibuat Sya'ban, maknanya sebulan sebelum Ramadan. Mana pergi berapa bulan sebelum tu? 11 bulan lebih kurang. Kenapa tak buat? Kenapa Aisyah radhiyallahu anha tak buat pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya lah? Kenapa dia buat lambat? Menunjukkan benda itu dibenarkan. Okey. Okey. Apa hadis ni Aisyah cerita tentang diri dia. Mana macam mana kita nak kata hadis ini menunjukkan perintah untuk faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, kan? Lepas tu satu lagi, kunna nahidhu fa nu'maru bi qada'i as-siyam wa la nu'maru bi wa la nu'maru bi qada'i as-salah. Aisyah juga mengatakan, kami bila datang haid, kami diperintahkan untuk qada'kan puasa dan tak diperintahkan untuk qada'kan solat. Okey. Jadi hadis-hadis yang tentang perkara ni menunjukkan perlu qada' lah. Dan qada' tu fastabiqul khairat, kena buat cepat. Tapi tiba-tiba kita gunakan hadis ni nak mengatakan tak perlu cepat. Macam mana? Cuba huraikan. Faham tak? Bagaimana kita nak syarahkan bahawa hadis ini menunjukkan tak perlu cepat. Ini perbuatan Aisyah. Kalau perbuatan Rasulullah okey lah kan? Ini perbuatan Aisyah. Dia masuk dalam mana ni? Adakah ini perbuatan Nabi? Tidak. Adakah ini kata-kata Nabi? Tidak, ini kata-kata Aisyah. So, macam mana kita nak berhujah menggunakan hadis ni? Tidak ada sanggahan daripada Rasulullah. Artinya termasuk dalam takrir. Takrir iaitu dia panggil apa? Bila Nabi diam tu Nabi approve. Bahasa Melayu ada? Menuluskan. Dia ada perkataan lain sebenarnya. Memperakui, perakuan. Nabi memperakui. Okey, ini namanya takrir. Okey. So dalam hadis ni ada tiga benda, tiga sudut. Sudut pertama ialah kata-kata Nabi, sudut kedua ialah perbuatan Nabi, sudut ketiga ialah takrir Nabi, perakuan. Maknanya tak ada dalil yang menunjukkan Nabi marah Aisyah ataupun Nabi tegur Aisyah. Kenapa buat macam ni? Tak boleh ni, tak ada. Okey. Jadi itu menunjukkan takrir, dan takrir ini termasuk dalam sunnah. Okay, dalam kita tengok ada tak Nabi kata apa-apa? Tak ada. Tapi Aisyah yang bercakap. Okay, jadi bila Aisyah kata saya buat, dan dia pun tak kata pula Nabi larang, sedangkan dia berada di rumah Nabi SAW, menunjukkan Nabi takrir, memperakui, membenarkan. Jadi bila Nabi membenarkan, itulah sunnah di sini. Okey, bahawa boleh melewatkan satu perkara yang diperintahkan. Okey. Kadang-kadang lah kadang-kadang benda tu boleh jadi tidak menunjukkan kepada faur ataupun kepada penyegeraan. Okey. Okey, boleh teruskan lagi ya. Perkara yang menyempurnakan sesuatu perkara wajib. Ada benda wajib, tapi ada benda lain yang menyempurnakannya. Okey.
Perenggan pertama menunjukkan kalau ada satu benda yang wajib, tapi benda yang wajib ini ataupun sunat yang diperintah umumnya, tidak dapat disempurnakan, tak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan satu perkara lain. Secara automatik perkara lain itu membawa hukum yang sama ada hukum wajib ataupun hukum sunat. Okey. Contoh ialah menutup aurat. Kalau menutup aurat tak boleh dibuat kecuali dengan beli kain, hukum beli kain menjadi wajib. Okey, tapi hukum ni tak payah risau, pasal memang kalau tak kata wajib pun kita memang banyak beli kain sekarang ni kan. Lagi pula bila ada ni contoh ni tak payah risaulah. Tapi mungkin contoh yang perlu dirisaukan ialah nak bangun untuk solat. Nak bangun untuk solat, kalau tak boleh kecuali dengan beli telefon ataupun beli alarm dan pasang alarm tu, maka wajib beli dan pasang. Kita beli tapi kita pasang, tiba-tiba kita mute kan. Kan? Sebelum tidur tu kita tekan tepi tu, tak mute kan. Lepas bangun pagi, kenapa tak bunyi kan? Itu masalah sikit lah kan? Jadi baguslah kalau ada isteri yang boleh kejutkan suami, ataupun suami yang kejutkan isteri, ataupun anak yang kejutkan ibu bapa, ataupun kawan-kawan. Maknanya bila nak perlu solat tu, ada kawan-kawan yang call, jom solat kan. Okay? Ada seorang Syekh Abdullah As-Sabt dari Kuwait, diceritakan masa pergerakan sunnah di Kuwait awal-awal dulu. Bukan pergerakan sunnah lah, maknanya bila kawan-kawan yang muda ni nak bergerak untuk dakwah dan sebagainya, ada yang susah bangun ni, dia buat apa kan, macam rumah dia, okay? Macam mana saya nak sebut katalah rumah macam ni, rumah, okay? Jadi dia tidur dekat bilik tidur depan tu, dia akan ikat kaki dia dengan tali, lepas tu tali tu diletakkan ke bawah. Pasal dia jenis susah bangun. Jadi kawan dia yang senang bangun ni lalu situ, Ahmad bangun, tarik tali tu. Jadi bila kaki dia mungkin bila gerakkan macam orang doi kan. Mula-mula kan bila ini bukan ni kawan aku panggil ni. Bangun. Okey aku dah bangun dah. Baru dia tu. Sampai tahap tu. Pasal kalau ketuk pintu tak bangun. Ketuk pintu tak dengar kan. Jadi kalau tarik tu so kadang-kadang kena buat gitulah kan. Maknanya kalau setakat dengar saya mungkin tak jadi gerakkan tu, bagi yang boleh gerakkan, gegarkan. Okey. Kalau tak boleh juga isteri tu rinjiskan ke apa ke. Okey. Siram janganlah kan. Rinjis sikit-sikit sudahlah kan. Siram kan jadi hukum lain pula kan lepas tu. Okey. Contoh yang sunat pula ialah menggunakan wangian pada hari Jumaat. Sekiranya wangian itu tidak dapat diguna kecuali selepas dibeli, hukum membeli wangian menjadi sunat. Yang asalnya hukum beli minyak wangi adalah mubah sahaja, tapi disebabkan untuk sekian, tengok sekian itu apa hukum dia. Kalau hukum dia sunat, maka beli pun sunat juga. Okey. Kaedah atau dasar ini sebenarnya terangkum di bawah satu lagi kaedah yang lebih luas, iaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Cara mempunyai hukum yang sama dengan matlamat. Matlamat tidak menghalalkan cara kan. Itu betul lah. Tapi cara mempunyai hukum yang sama dengan matlamat. Okay? Jadi kalau matlamat, sesuatu perkara yang merupakan matlamat, solat. Okay? Wasail dia ataupun cara nak sampai kepada solat itu, tengoklah apa dia. Kereta. Kena ada kereta. Wajib beli kereta. Ataupun motor, wajib lah. Apa sahajalah kan yang berkaitan dengan benda tu. Okay? Sebab tu menabung untuk haji kan, apa hukum dia? Wajib lah, pasal kalau kita tak tabung, tak boleh menabung, kita tak boleh pergi haji. Okay? Jadi kemudian beli tiket untuk pergi haji, apa hukum dia? Jangan kita cakap yang wajibnya pergi haji, beli tiket ni dia tak ada pahala. Tak, tiket tu dapat pahala haji, pahala usaha untuk buat haji lah. Pasal wajib, dia masuk dalam package yang sama. Okey. Perkara yang menghubung kepada sesuatu perintah adalah juga diperintahkan. Sebaliknya perkara yang menghubung kepada sesuatu larangan adalah juga dilarang. Ini pun sama juga. Okey, maknanya kalau ada apa yang macam apa sajalah perbuatan maksiat. Kalau ada benda yang bila sampai pada kita kan, kita luluskan, maka maksiat tu pun apa dia panggil? Berjalan. Maka kita pun kerja kita sign tu ataupun meluluskan tu dapat dosa sekali lah. Saya tak buat maksiat tu. Tak buat tapi kamu meluluskan.
Okey, sebab tu penting dalam tarbiyah anak-anak ni supaya kita jangan buat sesuatu yang jadi jadi macam satu perintah untuk dia buat yang tak baik, ataupun memudahkan dia buat yang tak baik. Okey. Kalau berlaku sesuatu lah, macam apa contohnya, kita lalulah dekat contoh mungkin kita lalu dekat Gombak kan, lalu ada satu patung besar kat situ kan, tahu kan, pernah tengok kan. Okay, bila lalu situ kita senyap, anak kita mungkin ingat, bapak aku kalau senyap maknanya tak apalah, ni patung ni okey lah. Jadi kita kena bersuara. Okay. Kalau kaedah yang anak kita pegang ialah kalau ayah senyap, kalau mak senyap, okey. Okay, mak hari Sabtu ni nak pergi apa dia panggil lah, camping dengan kawan-kawan sekian, mak dia senyap je kan. Jadi contohnya kalau maknya jenis gitulah, kalau dia senyap tu okey. Jadi dia mak tu kena berhati-hati, si ibu kena berhati-hati. Kalau dia senyap, budak anak dia faham boleh, maka kalau jalan tempat-tempat tu dia kena beri amaran. Yang ni tak boleh ni. Jadi dia tahu, mak dia dah bersuara padanya tak boleh. Kenapa? Dia huraikanlah, kerana ini adalah taghut. Kan? Taghut adalah ma'ubida min ghairillah. Apa sahaja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Suarakan benda tu, sebutkan. Supaya dia tahu, sekurang-kurangnya dia tahu. Dia masalah kita ialah kadang-kadang kita biarkan budak tu, atau rasa mungkin budak tu belum sampai umur lagi kot agaknya untuk nak dihuraikan benda kepadanya. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang pada sekecil ni lah perlu pepatah kita pun sebut apa? Melentur buluh biar dari rebung, kan? Okey. An-naqshu 'alal hajar. Dia sebut apa? Kalau bahasa Arab dia tak sebut buluh, mungkin tak ada buluh kat sana kot. Dia sebut memahat batu. Kalau kita pahat batu, dia kekal kan? Tapi kalau kita pahat air, tak, dia hilang. Okay? Jadi begitulah secara umumnya. Sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu perkara yang dilarang juga dilarang. Dia mengambil hukum yang sama ada haram ataupun makruh. Sama je. Okay? Ada soalan lain? Ada soalan nak tanya? Sebelum kita teruskan. Mana-mana yang tak faham ke? Senang kan? Okay, kalau senang tak apa. An-nahyu, larangan, definisinya ialah kata-kata yang mengandungi permintaan meninggalkan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya menggunakan satu bentuk fi'il, iaitu al-mudhari' yang diiringi dengan la. Okey, la yang membawa maksud larangan. Okey. Ucapan mengandungi permintaan untuk tinggalkan sesuatu perbuatan, tapi dari pihak yang lebih tinggi dengan menggunakan fi'il mudhari', kemudian ada la kat depan dia. Contohnya, wala tattabi' ahwa alladhina kazzabu biayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. So jangan kamu ikut. Okey, penjelasan kepada definisi atas yang hitam tu, berdasarkan definisi kata-kata maka terkeluarlah isyarat, walaupun isyarat itu membawa erti larangan. So maknanya yang diambil kira ialah kata-kata agama, khususnya dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, berdasarkan permintaan meninggalkan perbuatan maka terkeluarlah al-amr, perintah. Maknanya bahagian kedua tu untuk nak asingkan antara an-nahyu dengan al-amru. Al-amru ialah minta untuk buat, kan, melaksanakan. Nahyu adalah minta untuk tinggalkan sesuatu perbuatan. Okey. Kemudian berdasarkan dari pihak yang lebih tinggi kepada kedudukannya, ini pun sama juga macam kita jelaskan dahulu. Kalau lebih tinggi kepada yang rendah, namanya larangan. Kalau apa dia panggil, taraf ataupun tahap yang sama, namanya iltimas. Kalau daripada bawah ke atas, namanya permintaan ataupun doa. Okey. Kemudian berdasarkan menggunakan satu bentuk fi'il, iaitu al-mudhari'.
present tense yang diiringi dengan la yang bermaksud larangan, jangan, bukan tidak. Dia la ada dua, la tidak, la jangan. Okey, la ilaha illallah, tiada, tidak ada. Bukannya jangan ada, tidak ada. Okey. Maka terkeluarlah apa sahaja yang mengandungi permintaan meninggalkan sesuatu perbuatan menggunakan bentuk fi'il amal seperti da', utruk, kuf dan lain-lain. Maknanya kalau guna fi'il amar, dia masuk bawah perintah. Dia tak masuk bawah larangan. Walaupun maksudnya ialah larangan. Okey. Okey. Kemudian kadang-kadang permintaan meninggalkan perbuatan ini sabit juga dengan bentuk selain bentuk an-nahi, larangan, seperti sekiranya ianya disifatkan sebagai haram, dilarang, dicela, dikeji pembuatnya, perbuatan ini akan dibalas siksaan atau sebagainya. Maksudnya kat sini asalnya ialah la taf'al, jangan buat, jangan kamu buat. Asalnya begitu. Tapi kadang-kadang ada juga bentuk-bentuk perkataan lain dalam bahasa Arab yang menunjukkan larangan. Seperti haram, laknat, apa lagi ya? Dicela, dikeji, kan, la'anallahul mutasyabbihin. Allah melaknati orang yang lelaki, mutasyabbihin bin nisa'i minar rijal. Orang lelaki yang menyerupai wanita. Dia bukan muka dia sama macam kakak dia, bukan itu, kan? Itu tak apa, kan? Tapi maksudnya ialah dia yang berusaha nak jadikan dia tu macam perempuan. Dia pakai make up lah, dia itulah, dia ni lah apa semua. Okey. Jadi itu dilaknat. Maknanya haram ke halal? Hukumnya adalah haram. Okey, hukumnya adalah larangan. Okey. Baik. Kemudian tuntutan bentuk-bentuk an-nahi ataupun larangan. Bila ada bentuk-bentuk larangan tadi yang sama ada sama ada apa? La taf'al, okay, jangan kamu buat, ataupun tadilah haram, dilarang, dikeji, perbuatan ini dibalas siksaan dan sebagainya yang membawa maksud demikian. Okey, apakah tuntutannya? Okay, pertama ialah haram. Kalau ada larangan, artinya haram dibuat, tidak boleh dibuat. Okay, dan haram artinya kalau buat juga maka berdosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Okey. Contohnya ialah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey, dan apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Dan apa yang dilarang oleh kamu daripadanya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan satu perkara itu, fantahu, maka tinggalkanlah ia. Okey. Perintah supaya berhenti melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi maksud wajib berhenti. Apabila wajib berhenti, maksudnya haram meneruskan amalan itu. Okey, fantahu maknanya berhenti. Jadi kalau Nabi, Allah kata apa yang Nabi larang kena berhenti. Jadi kalau kita teruskan, artinya kita telah melanggar perintah ini. Okey? Jadi wajib berhenti. Okey. Bila ada larangan, kita ulang balik semula, bila ada larangan artinya haram meneruskan perbuatan itu. Jelas itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, kefasadan perkara yang dilarang. Fasad maksudnya rosak. Benda yang dilarang tu tidak diambil kira. Di antara dalil yang menunjukkan perkara ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak menepati amalan kami, amalannya adalah tertolak. Dia nampak macam buat sesuatu. Dia buat. Contohnya dia apa? Dia solat. Katalah dia solat. Tapi dia solat laju. Kan? Kanaqri ad-dik. Seperti patukan ayam kan? Ayam jantan dia sebut. Okay? Jadi kalau ayam duk patuk laju kan, dia pun buat laju juga. Kan? Maklumlah ada apa? Biasanya kalau dekat-dekat ada perlawanan bola sepak ke, laju sikit kan. Kalau tak ada tu mungkin lambat sikit kan. Okay? Okay. Jadi dia melakukan amalan tak seperti yang Nabi ajarkan, tamakninah dan sebagainya. Okey. Fa huwa raddun, amalan itu tertolak. Amalan tu macam tak sah, tak dikira. Okey. Okey.
Okey, hadis ni kita gunakan cara nak menghujahkan ataupun mensyarahkan hadis ini ialah perkara yang dilarang sudah tentu tidak menepati amalan Rasulullah. Bila Nabi larang kita buat, artinya tidak menepati perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya perbuatan itu mardudun alaihi, ditolak kembali ataupun tidak diterima. Okey, so dua benda. Pertama, bila ada larangan artinya haram. Yang kedua, bila ada larangan artinya juga ialah fasid ataupun fasad ataupun rosak. Amalan tu rosak walaupun nampak macam amalan tu banyak. Boleh bagi satu contoh tak? Amalan yang nampak macam banyak, amilatun nasibah, kan? Quran sebut orang yang amilah, dia beramal, nasibah, penat beramal, tasla naran hamiyah, tapi masuk neraka, kan? Contoh apa? Puasa sepanjang tahun. Satu contoh baik. Puasa sepanjang tahun nampak macam satu amalan yang baiklah. Dia bukan berkaraoke, kan? Dia tak? Dia bukan tu, dia bukan ini, tapi dia puasa sepanjang tahun. Tapi Nabi kata la sama man sama ad-dahr. Tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya orang puasa sepanjang tahun ni puasanya tak diterima. Tapi ustaz, dia puasa ustaz, dia bukan karaoke, dia bukan tu, dia bukan ni. Dan Nabi cakap nak macam mana? Selesai. Jadi jangan lawankan emosi kita dengan dalil. Ini masalah kita. Ustaz, dia puasa ustaz. Memang saya tahu dia puasa, tapi Nabi kata la sama man sama ad-dahr. Siapa yang puasa sepanjang tahun, dia tak berpuasa. Maknanya puasa tak terima. Dia akan ulang balik lah, puasa ustaz bukan karaoke. Kalau kita nak hujah habis dah modal, tak kata apa. Nabi cakap begini, ala ra'si wal ain, atas kepala dan mata kita. Selesai. Tak boleh lagi dah. Contoh lain mungkin orang yang bernazar untuk Allah yastadhil, dia tak nak berteduh, kan? Nama dia Abu Israel. Ni zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat radhiyallahu anhu ardah. Nabi nampak seorang lelaki ni dia duduk dekat tengah panas terik matahari. Ya, panas matahari sana tak sama macam sini lah, lagi panas lagi, okey. Duduk sana, jadi Nabi mengatakan, kenapa dia ni? Jadi dia orang kata hadza Abu Israel. Dia ni Abu Israel. Bukan Israel sekarang ni ya. Israel nama Nabi Yaqub, kan? Ini nama dia Abu Israel. Dia bernazar untuk apa? Berpuasa, tidak bercakap dan tidak berteduh. So Nabi kata apa? Apa respon Nabi? Murhu, perintahkan dia untuk apa? Untuk bercakap, berteduh dan berbuka puasa. Ini dalam, kan Nabi tak sebut itu. Nabi sebut dan sempurnakan puasa dia. Okey, dua ni ditolak, satu diterima. Artinya apa? Dua ni bukannya amalan kami. Nampak tak? Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa buat amalan tak sesuai dengan amalan kami. Mana ada dalam amalan kami, iaitu amalan Rasulullah, apa dia? Nak dapat lebih pahala bila puasa tu, apa dia? Pergi berjemur. Ada? Berjemur kan kita yalah, berjemur, tahu berjemur, maknanya kita dah makin, kalau duduk dalam bawah aircon rasa apa? Tak rasa puasa. Rasalah puasa, tapi dahaga sikit kan, tapi taklah seperti kalau kita berjemur. Cakap lah tu. Kalau bercakap, masa puasa bercakap, kadang-kadang kita mungkin tersilap cakap ke, jadi tak nak cakap langsung, nak tambahkan pahala tu. Mereka kata tak, itu bukan etika puasa di sisi kami. Amruna, perintah kami, iaitu urusan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tapi puasa tu okey, tak ada masalah. Puasa teruskan. Jadi kita kena tengok, jangan tengok emosi, tengok dalil. Dua ni emosi ni. Nampak tak? Saya puasa nak dapatkan lebih puasa, kan, lebih ganjaran puasa. Dari sudut emosinya apa, ataupun persepsi agaknya, persepsi dan emosi apa dia? Saya kena hari ni tak boleh naik kereta, kena jalan kaki. Jadi bila jalan kaki ke masjid tu, katalah pergi ke masjid tu agaknya, kalau sini ke Masjid Ghufran letih juga kan. Tapi kita nak buat betul pasal lebih pahala. Kalau puasa saya naik kereta, kalau tak puasa naik kereta, kalau puasa jalan kaki, nak lebih pahala.
Jadi bila kita bezakan tu, dia tak ada faedah lah. Okay? Walaupun memang jalan ke masjid tu bagus, tapi bila kita kaitkan dengan puasa kan, nak jalan pergi haji, nazar jalan kaki kan, letih juga lah tu kan. Adalah orang buat untuk pecahkan rekod, itu cerita lain lah kan, orang Pakistan kan katanya. Tapi kalau tujuan dia buat tu untuk nak dapat lebih pahala, tak. Tapi satu soalan lain ialah, kalau dua orang dia buat amalan yang sama, satu letih, satu tak letih, siapa dapat pahala lebih? Dua orang buat kerja yang sama, satu letih, satu tak letih. Yelah, dia sakit tapi dia buat juga. Yang seorang tu dia tak sakit, dia buat. Siapa dapat pahala lebih? Yang tak letih lebih pahala. Dua-dua sama takwa. Dua-dua sama takwa. Bezanya ialah seorang ni bila buat dia letih, seorang ni buat tak letih. Yang tak letih lebih pahala ke yang letih lebih pahala? Lebih susah lah, dia rasa lebih susah nak buat benda tu. Dia bukan masalah, semua dua-dua istiqamah, tak ada masalah kan. Dua-dua bila buat sembahyang sama dengan imam yang sama. Imam tu sembahyang sejam dah ada orang dua ni. Memang tarawih contoh lah kan. Tapi yang seorang ni bila sembahyang sejam tu dia okey je. Yang seorang lagi sembahyang sejam tu dia letih. Pahala sama. Yang letih yang tak letih, okay, tak apa. Nabi mengatakan inna ajraki ala qadri nasabiki. Okey. Pahala kamu berdasarkan kepada nasab, iaitu kesusahan dan keletihan yang kamu hadapi. Nampak tak? Jadi orang yang buat ibadat, okey, dia buat ibadat, kemudian dia tak rasa apa-apa, dia rasa senang. Dengan orang lagi buat ibadat rasa susah. Yang rasa susah ni dia, tapi dia buat juga. Di sini dia lagi apa? Lagi dapat pahala. Okey, tapi benda yang bukan benda yang di apa? Bukan, maksud saya bukan benda yang dicari, tapi benda yang berlaku. Bukannya dia, faham tak? Macam mana saya, macam berteduh dengan tak berteduh tadi lah. Duduk kat sini, aircon, puasa, tak ada masalah. Jadi dengan itu saya tak nak duduk sini, saya nak duduk kat luar, dengan harapan kat luar tu lebih pahala. Tak ada. Itu tak ikut sunnah. Tapi katalah dua orang duduk dalam aircon, puasa, seorang tu puasa okey, tapi seorang lagi walaupun dalam aircon dia letih kerana puasa. Jadi yang letih tu pahala, dia dapat pahala letih. Kawan tu tak dapat pahala letih. Pahala dia panggil apa? Mujahadah lah, pahala mujahadah untuk nak puasa walaupun letih. Seorang lagi dia tak ada hal. Okay? Jadi begitulah secara umumnya. Tapi letih tu jangan dicari, tidak dicari. Nampak tak? Okay? So itu mungkin banyak, saya rasa adalah, mungkin tak banyak kot, ada orang yang kadang-kadang dia rasa benda tu letih perlu dicari, susah perlu dicari. Tak. Kalau susah tu datang, kita tak rasa susah, kita dapat pahala. Tapi pahala susah kita tak dapat. Berbeza dengan isteri kita yang bila buat benda yang sama, dia terasa susah benda tu. Betul tak? Yang dah lahirkan anak berapa orang? 7 orang. Tak sama dengan yang tak lahirkan anak. Yang lelaki mana lahirkan anak kan? So isteri yang 7 orang dah anak tu, letih lah dia pasal dia punya anggota badan dia dah apa tak jadi kan, kembang, kempis dan sebagainya, tulang dia tu semua. Jadi memanglah tak sama. Sebab tu Nabi kata apa dia? Bila sahabat bertanya, sahabiah antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain, tanya tentang jihad wanita. Kan jihad wanita apa dia? Nabi kata lakunna jihadun la qitala fihi. Kamu semua ada jihad yang tidak ada peperangan dalam jihad itu, iaitu apa dia? Haji kan? Haji. So kenapa? Kerana perjalanan, pergerakan tu. Jadi secara umumnya dipanggil fizikal wanita lemah berbanding fizikal lelaki secara umum Jadi bila bergerak, zaman dulu pula macam mana, zaman sekarang ni sama jugalah, naik kapal terbang tu, orang kapal terbang jalan jauh apa semua kan. Jadi biasanya lelaki tak ada masalah kan, perempuan biasanya dia akan sakit. Jadi
dalam pergerakan tu yang dapat pahala lebih ialah pahala perempuan tu lah, pahala dia menanggung kesakitan tu, menanggung keletihan. Okey. Kalau berkaitan dengan jarak, Tapi jangan dia cari, dia jangan cari, faham tak? Maksudnya sekarang ni contohlah kan, dekat airport tu ada jalan straight dengan jalan pusing. Dia kata pusing lah, pahala lebih. Tak. Itu bukan pahala lebih, itu tak ikut sunnah Nabi. Okey, pasal Nabi bila diberi peluang pilih salah satu daripada dua, dia akan pilih aisarahuma. Nabi akan pilih yang lebih mudah antara dua benda. Kita pilih yang lebih susah. Nampak? Tapi persepsi kita ialah lagi susah, lagi banyak pahala. Lagi susah kalau berlaku pada benda yang senang, lagi banyak pahala. Tapi kalau lagi susah berlaku pada benda yang kita sengaja susahkan diri kita, itu tak semestinya dapat pahala. Okey. Satu lagi contoh lain, sementara saya teringat ni, kadang-kadang bila tengok hadis ni kan, orang bila minta doa kat kita kan, minta selawat, minta apa kan, kita bagilah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata ustaz, doa ni biasa dah ustaz. Dia nak doa yang luar biasa. Betul tak? Ustaz, zikir terbaik apa dia? Zikir terbaik la ilaha illallah. Itu je ustaz. Itulah afdalul dzikri la ilaha illallah. Kan? Wa a'laha kalimatu la ilaha illallah kan. Iman tu ada beberapa cabang, 60 lebih 70 lebih keimanan kan. Paling tinggi apa dia? La ilaha illallah. Itulah dia Nabi cakap. Kata ustaz, iyalah tapi ini biasa ustaz. Saya nak yang lain sikit. Nampak tak? Okey, saya nak yang lain sikit. Jadi ustaz tu kata, saya tahu yang ini je. Jadi dalam hati orang tu, ustaz ni biasa lah. Dia tak ada yang nothing special kan about this ustaz. Pergi tanya ustaz lain. Ustaz lain bawa pula la ilaha illallah yang berjenis-jenis tu, yang macam-macam tu, yang tak ada dalil. Ni bawa hebat ni, dia ada benda lain sikit. Keunikan sikit. Jadi sebenarnya unik itu adalah pada apa yang lebih mudah, bukan apa yang lebih susah. So tengoklah, perhatikan benda tu supaya kita jangan terpengaruhlah dengan apa orang cakap ni benda biasa. Tak. Yang sunnah kalau dah dapat dibiasakan, alhamdulillah. Tapi kalau sunnah tak dibiasakan, kita akan mungkin mudah terjerumus pada yang ni lah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia buat amalan tapi tak menepati sunnah Nabi, amalan Nabi, maka amalannya dia rasa macam hebat, tapi sebenarnya amalannya adalah raddun. Ulama kita kata mardudun alaihi. Huraian dia ialah dilemparkan semula, ditolak semula kepadanya. Okey. Di dalam mazhab kita, mazhab sini mazhab Hambali, terdapat penerangan tentang kesahihan atau kebatilan sesuatu yang diharamkan seperti berikut. Okey. Dan saya rasa tak ada masalah pun kalau kita nak ambil mazhab Hambali. Okey je. Okey. Sekiranya larangan itu bersangkut dengan zat atau syarat perkara yang dilarang, ianya bererti kebatilan. Contoh larangan yang bersangkut dengan zat. Zat ni maksudnya objek lah, satu objek tu, satu benda tu. Okey. Satu amalan. Kita baca contoh tu. Perkara yang dilarang dalam ibadah ialah larangan puasa pada hari raya puasa dan hari raya haji. Zat ni saya nak terjemahkan susah juga kan. Tapi antara kita kalau dalam pengajian agama biasa guna zat jugalah. Tapi kalau siapa yang tak biasa tu mungkin kita sebut objek sesuatu, ataupun bahasa Inggeris dipanggil essence. Okey, essence. Okey. Hakikat sesuatu benda tu. Contohnya puasa. Okey. Larangan puasa pada hari raya puasa dan hari raya haji. Okey, jadi larangan itu adalah pada puasa itu sendiri. Tak boleh puasa. Jadi kalau puasa juga sah tak puasa tu? Tak sah. Okey, kerana kaedahnya ialah kalau larangan bersangkutan dengan zat ataupun objek itu sendiri, maka kalau buat juga tak sah. Jadi kalau Nabi larang puasa pada hari raya haji dan hari raya korban, Nabi larang khas kepada puasa. Siapa yang puasa juga, maka puasanya tidak sah. Boleh? Okey. Contoh larangan yang bersangkutan dengan zat perkara yang dilarang dalam muamalat. Tadi dalam ibadah. Kita bezakan ibadat sini ibadat yang khusus lah maksudnya. Muamalat pun ibadat juga, tapi bila sebut muamalat ni yang berkaitan dengan manusia. Kalau puasa tadi tak berkaitan dengan manusia. Okey.
ialah larangan berjual beli selepas azan kedua solat Jumaat bagi mereka yang wajib solat Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kan? Kalau sekiranya dipanggil ataupun dilaungkan azan untuk solat pada hari Jumaat, maka bergegaslah untuk mendengar zikrullah, untuk mendengar khutbah. Okey. Jadi di sini jual beli hendaklah wazarul bai'. Okay, dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli artinya apa? Larangan, tak boleh berjual beli. Jadi kalau siapa yang berjual beli juga, sah tak jual beli dia? Jual beli dia tak sah. Okey? Itu satu hal. Contoh larangan yang bersangkutan dengan syarat perkara yang dilarang dalam ibadah. Ini lain pula. Tadi yang pertama dengan zat, yang kedua ialah dengan syarat. Apa maksud syarat? Apa maksud syarat? Syarat ialah, kalau syarat, antara beza syarat dengan syarat dengan rukun, tak silap. Syarat ialah satu benda yang kalau tak ada tak sah. Tapi syarat ni dia luar daripada amalan tu. Contohnya wuduk dengan solat. Wuduk adalah syarat solat, syarat sah solat ke rukun sah solat? Dia adalah syarat sah kerana dia satu benda yang di luar solat. Okay, dia tak ada orang terus maknanya dia buat wuduk tu dia kata saya sedang bersolat. Tak ada. Dia sedang ambil wuduk. Kan? Tapi kalau tak ada wuduk, sah tak solat? Tak sah. Ini namanya syarat. Tapi kalau Fatihah tak baca, lepas takbir tak baca Fatihah, senyap. Tak tahu kan? Dia mengelamun ke apa, dia tak baca Fatihah, sah tak? Ini namanya rukun. Dia dalam solat tu. Ini beza antara rukun dengan syarat. Okey. So dia kata kat sini, contoh larangan yang bersangkutan dengan syarat perkara yang dilarang dalam ibadah ialah memakai sutera bagi lelaki. Sekiranya seorang lelaki menutup aurat yang merupakan syarat sah solat dengan kain yang dilarang, tidak sah solatnya kerana larangan bersangkut dengan syarat sah solat. Boleh faham? Syarat sah solat, wuduk. Syarat sah solat juga, apa dia? Tutup aurat. Okey, tutup aurat barulah sah solat kita. Kan? Tapi bila dia tutup aurat dengan pakaian yang haram. Okey, haram itu adalah pada bersangkut dengan syarat perkara yang dilarang. Dia pakai sutera, dia pakai sutera, sutera tu dilarang, dia pakai sutera tu untuk tutup aurat dia. Okey, jadi dengan itu sembahyang dia tak sah. Okey. Teruskan lagi. Contoh larangan yang bersangkutan dengan syarat perkara yang dilarang dalam muamalat urusan antara manusia ialah menjual kandungan binatang. Maknanya dalam perut binatang yang bunting ni ada anak lah kan. Jual yang tu, anak. Mak dia tak jual, jual anak dia. Ilmu tentang barangan jualan adalah syarat sah jual beli. Kita kena tahu kan, apa yang dijual tu kita kena tahu apa dia. Kalau kita jual sesuatu yang tak diketahui, boleh tak? Tak boleh. Okey. Sekiranya seseorang itu menjual kandungan binatang, tidak sah jual belinya kerana larangan bersangkutan dengan syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli ialah kita kena tahu apa yang kita nak jual, apa yang kita nak beli. Kalau kita tak tahu, tak sah. Okey, jadi bila dia nak jual kandungan binatang, yang dalam perut ibunya itu, dia nak jual yang itu, macam mana kita nak tahu hidup ke tak hidup ke apa semua kan? Okey, jadi tidak sah. Okey, ini saya rasa ini sebagai dia panggil apa? Tatbiq lah, lebih kepada tatbiq ataupun praktikal terhadap apa yang telah pun kita belajar ni. Okey, praktikalnya antaranya begitu. Jadi para ulama bila dia belajar usul fiqh, dia bukan belajar balik rehat tak. Okay? Dia bila balik itu, bila ada orang tanya soalan, dia akan letakkan jawapan tu macam ni. Okey. Contoh lagi, baca lagi. Sekiranya larangan itu bersangkutan dengan perkara luar yang tiada kaitan dengan zat. Tadi adalah zat tu sendiri, objek tu sendiri. Tapi dia yang ini sekarang ni bukan pada objek tapi pada benda lain. Sifat, lebih kepada sifat lah. Tiada kaitan dengan zat atau syarat perkara yang dilarang, ianya adalah sah. Tak apa, tak faham, baca dia contoh. Contoh larangan yang bersangkutan dengan perkara luar dalam muamalat ialah larangan menipu. Sekiranya seseorang itu menipu dalam jual belinya sah kerana larangan tidak bersangkutan dengan zat atau syarat perkara yang dilarang. Faham tak? Dia jual beli, benda tu tak ada masalah.
Contohnya dia nak jual, contohnya apa dia panggil apa ni? Remote control ni dia nak jual, kan? Orang yang tengok tu pun tahu benda tu, boleh check apa semua, tapi dia menipu sikit. Kan, dia menipu, mengatakan bahawa macam-macam lah, dia kata ni mahal lah, apa dia modal sajalah biasalah kan. Ni modal, jual modal dia ni. Okay, tapi mungkin dia masuk modal dulu-dulu lah kan. Okay. Tak tahu modal sekarang ni dah lain dah ke macam mana. So dia tipu kat situ. Benda tu sah, tapi dia berdosa kerana menipu. Okay. Macam lah yang ni contohnya orang ada, saya tengok siapa tanya saya, dululah orang tanya, orang yang pergi buat haji pramugari kan, dia pergi buat haji pramugari, dia tak pergi buat haji, dia pergi kerja lah kan, sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah tu dia nak pergi mana? Pergi buat buat apa? Buat umrah. Sah tak umrah dia? Apa perbincangan kat sini? Perbincangan ialah berkenaan dengan musafir tanpa mahram. Dia musafir tak ada mahram. Musafir tanpa mahram, halal ke haram? Hukumnya tak boleh lah, haram. Okey? Jadi dia musafir, pengemaraan dia tu haram. Umrah dia sah. Kenapa? Sebab dia dua benda yang berbeza. Apa macam mana? Dia masuk kat mana? Dia tak masuk dalam syarat untuk perform umrah tu, tak ada kaitan dengan mahram. Ada mahram ataupun tak. Begitulah jawapan saya lah, kan? Maknanya dia berdosa pada perjalanan dia kerana tidak mendapati syarat, dia tak melaksanakan perjalanan mengikut apa yang Nabi perintahkan. Okey? Tapi umrah tak ada masalah. Umrah tak ada masalah, dia nak buat umrah, buatlah. Umrah tu tak ada kaitan dengan tu tadi. Okay? Cuma kalau nak tanya wajibkah, bolehkah saya pergi, kita kata tak boleh pergi. Tapi saya dah memang kerja dia begitu, okay? Kita kata memang kerja tu tak boleh lah, kerja tu tak kena. Kecuali kalau kapten tu adalah suami dia, tak apalah kan. Ataupun pramugara seorang tu suami, tak apalah, dia ada mahram. Okay, jadi kalau dia pergi juga, perjalanan tu kita tak mengatakan perjalanan ini pada apa yang saya ketahui tak boleh. Okay? Kena cari kerja lain ataupun selesaikan benda tu. Tapi kalau lepas sampai sana dia nak pergi buat umrah tu cerita lain pula. Perjalanan tu adalah perjalanan yang berunsur maksiat, okay, kerana tak ada mahram, berdosa lah. Tapi bila buat umrah, tak dia umrah, apa hukum dia, apa rukun dia? Rukun dia ialah sekian tawaf, memang niat ihram, tawaf, sa'i dan juga tahallul kan. So dapat buat itu, selesai umrah tu. Okey. Okey, so menipu adalah satu benda yang luar daripada syarat. Dia bukannya berkaitan dengan objek syarat itu sendiri ataupun zat syarat, zat perbuatan ataupun syaratnya, tapi dia satu benda yang berasingan. Okey, jadi kita mengatakan tetap haram menipu, berdosa menipu, tapi jual beli sah. Okey. Kadang-kadang larangan tidak menunjukkan pengharaman dan bertukar kepada hukum-hukum lain. Ini macam juga yang tadi, lebih kurang perintah wajib, tapi ada juga perintah yang tak wajib. Jadi sama juga larangan haram, tetapi ada juga larangan yang tidak menunjukkan haram. Contohnya, pertama ialah al-karahah ataupun makruh. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah seseorang daripada kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya semasa buang air kecil. Jumhur ataupun majoriti ulama telah menyatakan bahawa larangan di sini bererti makruh kerana kemaluan adalah sebahagian daripada anggota badan manusia. Hikmat larangan ialah menjaga kesucian tangan kanan. Ini khilaf, memang khilaf kat sini. Tapi jumhur mengatakan kerana ada hadis lain, innama huwa bid'atum minka, sesungguhnya kemaluan kamu adalah sebahagian daripada kamu. Okay? Jadi mana kalau sentuh tangan dengan sentuh kemaluan sama je hukumnya. Jadi bila ada larangan pula, dia jadi makruh. Ini satu pandangan lah. Ada pandangan lain mengatakan tetap haram, yang itu ada maksud apa dia, innama huwa bid'atum minka, itu ialah sekiranya disentuh tanpa syahwat. Apa pun kita di sini kita cuba ambil pandangan jumhur, iaitu hukum dia berubah daripada haram menjadi makruh kerana ada dalil yang menurunkan hukum haram tu kepada hukum makruh. Okey. Kemudian al-irsyad, tunjuk ajar. Sebagaimana
perintah tadi membawa maksud tahdid, iaitu tahdid apa dia? Ancaman. Begitu juga larangan kadang-kadang membawa maksud irsyad, iaitu tunjuk ajar. Bukannya wajib, tapi tunjuk ajar. Okey. Contohnya sabda Nabi kepada Muaz yang lebih kepada berbentuk nasihat, tunjuk ajarlah, irsyad. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap penghujung salat jangan lupa untuk sebut, ya Allah, bantulah aku supaya menyebutmu, mengingatimu, mensyukurimu dan memperbaiki ibadatku kepadamu. Okey, ini tak wajib, tapi dia adalah satu perbuatan yang irsyad, okey, tunjuk ajar. Tak sampai kepada wajib, tapi bolehlah dikategorikan sebagai sunat. Jadi kalau siapa tak buat yang ni, dia tak berdosa lah, tapi buat lebih baik lagi. Okey. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang wajarlah kita hafal doa ni dan dibaca duburi kulli salah, maksudnya di akhir solat. Khilaf juga kat sini, ada yang mengatakan selepas bagi salam, ada yang mengatakan sebelum bagi salam. Okey. Kenapa khilaf kat sini? Tak dia sudut bahasa. Tengok ya. Perkataan dubur kat sini tak bermaksud, tak semestinya maksud yang kita faham sekarang ni lah, iaitu dubur. Yang dubur maksudnya ialah belakang. Belakang, hujung. Okey. Jadi sekarang ni ada ulama kata contoh sekarang ni kan. Macam mana saya nak sebut okey. Boleh lah ni kan. Yang ini belakang, okey, yang ni berada di belakang, boleh tak? Boleh tak? Okey, yang putih ni berada di belakang yang hitam. Boleh kan? Tak boleh? Di penghujung. Boleh tak boleh? Katalah ini depan, ini belakang. Okey. Yang ini berada di belakang, boleh kan? Boleh. Okey. Okey. Yang ini sendiri, tulisan ini berada di belakang. Boleh tak? Boleh juga. Tak nampak sini kan. Tulisan ni berada di belakang, yang putih ni berada di belakang. Dua-dua boleh. Jadi di situ datang khilaf. Setengah ulama mengatakan duburi kulli syai'in minhu. Penghujung setiap sesuatu adalah dalam ataupun masih lagi anggota benda itu. Dia bukannya anggota lain, anggota luaran. Situ ada berlaku khilaf nak baca kat mana ni. Ada yang mengatakan baca sebelum bagi salam kerana mesti dalam. Dubur tu penghujung mesti anggota ataupun salah satu daripada bahagian solat juga. Jadi kalau dah luar tu tak nama dubur lagi dah. Tapi satu pandangan mengatakan dubur kulli salat lepas pun boleh juga, pasal dia dah penghujung. Maksud penghujung situ kalau di luar pun masih lagi penghujung. Okay, so tak apalah, yang pentingnya saya sendiri lebih cenderung pada pandangan pertama lah, mengatakan baca ni sebelum bagi salam. Okey. Okey, saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu. Kalau ada apa-apa soalan boleh nak ditanyakan, silakan. Baca yang tadi tu ayat tadi sebelum bagi salam, maknanya selepas tahiyat tu? Selepas tahiyat, betul. Okey, dia bila sebut fi duburi kulli salah, penghujung, di akhir. Okey, kalau kita baca dulu kemudian kita baca tahiyat, dia tak nama akhir lah. Okey, so akhir. Dia 3 kali betul lah, dia betul okey. Baca dia 3 kali. Hadis ni tak adalah kata 3 kali kan, tapi antara adab kita minta doa ialah berulang. Antara adab kita doa, kita ulang minta tu, maknanya menunjukkan kepada ilhah, kita bersungguh-sungguh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So berapa kali nak baca tu saya rasa tak ada masalah lah. Dan doa juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas kita baca tahiyat akhir sebelum bagi salam adalah satu tempat yang mustajab doa. Okey, cuma khilaf ulama di situ nak baca doa yang warid sahaja ke ataupun doa lain pun boleh. Kalau Imam Ahmad, Ustaz salam saya, dia mengatakan doa yang Nabi ajar itulah ni baca. Doa lain tu tak salah baca sini. Dalam sembahyang fardu ke sembahyang fardu sunat sama sahaja. Okey, dan setengah ulama lain pula mengatakan apa-apa sahaja doa boleh dibacakan di situ. Antaranya kalau tak silap saya ialah Imam Syafi'i, apa sahaja doa boleh baca kat situ.
Jadi itu adalah antara tempat yang digalakkan berdoa. Okey. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia doa kat situ, lepas sembahyang dia tak doa, jangan marah dia pasal dia doa sebelum bagi salam. Okey. Dan siapa nak doa selepas bagi salam pun tak ada masalah. Silakan. Ada soalan lain? Ya. Yang masa lelaki pakai sutra. Kan kita maknanya kalau pakai sutra tu solat tak sah. Ataupun haram lelaki pakai sutra tapi solat sah. Itu macam mana? Okey, sekarang ni syarat okey, macam mana saya nak fahamkan benda tu ialah kalau kita pakai, kalau kita solat tak tutup aurat, hukum dia tak sah. Okey, jadi syarat sah ialah kena tutup aurat. Okey, selesai. Bila dia pakai satu pakaian yang dia haramkan, okey, macam tadi kan, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sutera untuk dipakai oleh kaum wanita dan tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki. So bila tak boleh, tak dibenarkan itu, maka kena pada pakaian tu sendiri. Kena pada pakaian tu. Okay, iaitu sutera yang dia pakai. Dia dilarang pakai sutera untuk lelaki. So dia pakai juga, dilanggar juga itu, maka tak sah. Okay. Berbeza dengan yang tadi, iaitu menipu. Yang kedua tu, jadi tadi mungkin dalam ibadah kan, tapi kita ambil contoh juga lah yang sama, menipu. Menipu ni satu benda yang luar. Dia tak ada kaitan dengan satu-satu apa dia, akad nikah lah, akad jual beli tu, akad jual beli. Okay, tapi kalau berlaku dia benda yang berasingan. Okey, itulah yang saya cuba nak fahamkan, walaupun bateri saya dah lemah sikit ni. Macam satu contoh lain yang diutarakan ialah berkenaan dengan orang yang rampas rumah. Kan, dia rampas rumah seseorang, kemudian dia solat dalam rumah yang dia rampas. Sah ke tak sah solat dia? Sah ke tak sah? Solat dia sah. Kenapa? Solat tak terikat dengan perbuatan dia merampas. Perbuatan dia lain. Perbuatan dia tu tak ada kaitan dengan apa dia panggil ni, objek solat tu sendiri ataupun perbuatan solat sendiri, dan tak ada kaitan juga dengan syarat untuk sah solat tu. Dia macam luar, tapi dia buat satu benda yang tetap haram, tetap zalim. Okey. Walaupun memang ada khilaf dalam tu, ada yang mengatakan tak sah dan sebagainya, tapi yang rajihnya insya-Allah yang lebih kuat ialah sah, kerana tak ada, dia kaitan yang jauh. Okey. Orang pergi haji, Ustaz. Ya. Dia buat apa? Dia pergi haji pakai duit haram. Adakah haji dia sah ataupun tidak? Oh, ni susah nak jawab ni. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu kan, tapi dia gunakan duit haram. Nantilah saya jawab minggu depan. Okay. Dua pertanyaan. Pertama berkaitan dengan Al-Fatihah, masuk rukun dari sholat kita. Sebagai ulama salaf sendiri berbeda pendapat apakah tetap makmum membaca Al-Fatihah ketika salatnya jahar atau tidak. Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana jika seorang menghajikan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri belum haji, apakah sah hajinya? Okey, soalan yang pertama berkenaan dengan Al-Fatihah. Memang dalam hadis-hadis yang sahih mengatakan Fatihah itu adalah rukun yang perlu dibuat dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada salat bagi orang yang tak baca Fatihah. Okey. Cuma perbincangan sekarang ni ialah berkenaan dengan hadis yang mengatakan innama man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang ada imam, maka bacaan imam ialah bacaannya. Okey.
Hadis itu pun dipertikaikan juga, ada yang mengatakan sahih ataupun ada yang mengatakan tidak. Yang pentingnya dalam perkara ini ada dua pandangan. Satu mengatakan ikut kalau bacaan itu adalah bacaan yang jahriyah, salawat jahriyah, sembahyang yang keras, dikeraskan suara ataupun dikuatkan suara, imam kuatkan suara, maka kita ikut bacaan imam. Kalau imam macam sembahyang Zuhur, Asar kan, lagi sembahyang apa? Zuhur Asar dua lah kan. Okey, ataupun dua rakaat akhir, satu rakaat akhir maghrib, dua rakaat akhir isyak tu, maka di situ makmum kena baca. Kena baca. Okey. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan, ialah dia baca ke dia tak baca ke, kan, kuat ke perlahan, kita tetap kena baca. Okey, dua pandangan ni memang kuat lah. Kan, saya tak tahulah, maknanya siapa nak ambil yang pandangan kedua pun boleh, nak ambil pandangan pertama pun tak boleh. Ambil pandangan pertama pun boleh juga, kan. Walaupun saya mengambil pandangan yang pertama lah, iaitu kalau imam dah baca kuat, kita tak payah baca. Okey, fastami'u lahu wa ansitu. Dalam ayat Quran pun mengatakan fa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarlah dan senyaplah. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah dalam solat. Dan kalau imam baca, maka dengar dan senyap. Okey, dan ada juga para sahabat yang baca, bila Nabi baca dia pun baca juga kan. Jadi lepas bagi salam tu Nabi mengatakan mali kenapakah aku diganggu dalam bacaan. Maksudnya menunjukkan imam tu kalau baca lain senyap lah. Tapi masih lagi ada perbincangan yang detail kat situ. Kalau imam, insya-Allah rajihnya ialah kalau imam dah baca, kita tak boleh baca. Tapi kalau imam semayang maghrib dan isyak, rakaat pertama dan kedua, dan juga semayang subuh, dia baca tapi kita tak dengar, mikrofon rosak ataupun jauh sangat. Okey, so macam mana? Baca. So masalahnya lah, kalau kita dengar, pandangan pertama mengatakan tak payah baca. Kalau kita tak dengar, baca. Pandangan kedua mengatakan dengar ke tak dengar, baca juga. Cuma masa nak baca tu bila? Itu satu masalah, satu perbincangan lain lah. Dia akan jadi detail lah kan. Sebab tu ada yang mengatakan antara imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, imam kena berhenti sikit, bagi ruang untuk makmum baca. Kalau makmum jenis baca lambat, habis. Kan? Lepas tu satu lagi ialah waladdallin amin. Imam kena bagi ruang situ bagi makmum baca. Sebab tu kadang-kadang kita nampak bacaan tu panjang. Dan ini secara umumnya menyalahi perbuatan Nabi lah. Nabi tak ada bezakan sangat antara satu ayat dengan ayat yang seterusnya, sampai orang boleh baca Fatihah, tak ada lah. Okay, ini semua menunjukkan yang pandangan pertama lebih kuat. Tapi tak apa, siapa ambil pandangan kedua, kita tetap hormati, dia tak ada hal. Okay, itu soalan dia apa tadi? Yang pertama tu ialah menghajikan kedua orang tuanya. Soalan pertama selesai. Soalan yang kedua ialah orang yang nak hajikan kedua ibu bapa dia sebelum dia sendiri buat haji. Okey, jawapannya ialah tak boleh. Kerana pernah berlaku di zaman Nabi SAW, seorang tu dia bertalbiyah, maksudnya disebut labbaik Allahumma labbaik, kan, disebut labbaik Allahumma an syubrumah. Aku sahut panggilanmu ya Allah untuk melakukan haji untuk syubrumah. Nabi dengar, Nabi kata, man syubrumah? Siapa syubrumah ni? Jadi jawapan dia akhi atau ibnu akhili. Dia kata itulah, maknanya saudaraku, adik-beradikku, maknanya abang ataupun adik dia, ataupun sepupu, kan. Jadi Nabi bertanya, adakah engkau telah haji untuk diri kamu sendiri? Dia kata belum lagi. Jadi Nabi mengatakan hujja an nafsika summa an syubrumah. Buat haji untuk kamu terlebih dahulu, lepas tu barulah untuk buat untuk syubrumah. Okey. So itu cara dia. Nak buat haji, kita kena buat dulu. Tahun depan tu baru boleh. Bukannya kita 3 in 1 ke, tak boleh kan. Tahun ni saya, ayah saya, mak saya, ada lagi lain, atuk bombo sekali dah tak boleh. Kan, buatkan haji untuk orang semua, tak boleh. Dia buat haji untuk dia dulu, tahun depan untuk ayah dia, tahun satu lagi untuk mak dia, yang satu lagi sekianlah kalau dia boleh pergilah. Kalau tak boleh, mungkin dia boleh beri pada orang lain untuk laksanakan. Okey. Tak, dia hantar. Dia sekarang ni yang tak boleh ialah dia buat haji untuk mak dia yang telah meninggal dunia, ataupun yang masih lagi hidup tapi dah terlalu sakit dan tak boleh pergi haji.
maka dia buat untuk mak dia tu, itu tak boleh. Tapi kalau dia ada duit, dia bagi mak bapak dia untuk pergi, tak ada masalah. Tapi dia sendiri tak pergi lagi. Dia sendiri tak pergi lagi, saya rasa tak ada masalah kot, pasal dia mungkin termasuk dalam birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa, mendahulukan ibu bapa terlebih dahulu. Saya rasa tak ada masalah lah, insya-Allah. Okay. Orang yang boleh bagi duit untuk mak bapak dia pergi haji, tahun depan tu dia memang boleh pergi haji lah, kan? Saya rasa lah, kan? Betul tak? Maksudnya nak pergi haji sekarang ni bukannya 1,000-2,000, kan? Pergi haji saya rasa paling kurang dekat apa? Kalau dekat Malaysia ni 10 kan, paling kurang kot agaknya. Kan? Jadi kalau dia dah boleh bagi 20,000, setakat bagi 10,000 tak ada hal lah kot, kan? InsyaAllah lah, kalau dia tak jatuh muflis lah lepas tu, kan? So saya rasa tak ada masalah, insyaAllah. Ada lagi soalan lain kalau ada? Ya. Ada yang umrah untuk ibu bapa. Umrah untuk Dia buat umrah. macam mana soalan ni? Masa dia pergi umrah, dia buat umrah. Umrah. Umrah untuk dua ibu bapa ni, zahir daripada fatwa-fatwa ulama ada. Bila diorang tanya kan, bila dalam soalan tu, boleh tak saya buat umrah untuk ayah dan mak saya, umrah dan haji, kan? Jadi jawapan dia ialah boleh, tapi kena buat umrah dan haji untuk diri kamu sendiri. Kalau masa pergi umrah, jadi buat umrah. Itu saya dah jawab lah. Maknanya kalau ulama-ulama Arab Saudi macam Bin Bas, Uthaymin, kan, okay, mengarang kitab di sini, dia mengatakan boleh. Walaupun dalil itu memang dalil yang kita bincangkan tadi adalah berkenaan dengan haji. Labbaik Allahumma hajjan, kan? Aku sambut sautanmu untuk buat haji bagi pihak syubrumah. Tak ada pula buat umrah, kan? Tapi mereka mengatakan berdua tu benda yang sama. Benda yang sama. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Benda yang sama. Okay. Dan benda tu boleh dibuat sekali sebenarnya. Kalau siapa nak buat haji, dia boleh buat dengan umrah sekali, iaitu dengan haji tamattu' ataupun haji qiran. Okay, masukkan sekali. Wallahu alam, saya rasa itu saja untuk kali ini. Apa soalan yang saya tak jawab tadi, soalan buat haji dengan harta haram. Okey. Saya berat nak jawab, tak boleh, tapi bagi saya masa dululah, takut, kan? Tengok apa pandangan para ulama. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.